Dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kami dari Ahli Jawatan Kuasa yang keempat akan mengupas sedikit program yang kami telah jalankan pada 2 hari yang lepas. Pada hari yang lepas lah, iaitu program Usrati Jannati. Jadi kita beralih kepada slide yang seterusnya. Okey, jadi kita ada sedikit hadis lah satu ni. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Kerananya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi kat sini kita dah nampaklah kepentingan menikah tu macam mana. So bila kita menikah je kita dah menyempurnakan separuh daripada iman. Apalah lagi dengan iman yang seterusnya tu kita teruskan lagi lah. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, saya akan kenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah saya sendiri, Nur Adila binti Jamri. Dan kedua, Nurlisa Sasabira binti Khairun. Di situ. Dan seterusnya ialah Sarah Idina binti Abdul Rahim. Okey, so kita mulakan dengan latar belakang program. Program ini dijalankan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Islam dan Moral JAPIM oleh siswa guru semester 7 yang mengambil elektif fiqh kekeluargaan ni lah. Jadi kami ni yang jadi penghubung kepada para muslimin dan muslimah berkaitan info-info terkini dalam pelbagai bidang yang menjalankan kempen yang berkaitan dengan dunia kekeluargaan Islam yang menggalakkan mereka untuk meningkatkan pengetahuan agama dan seterusnya menyebarkan ilmu tersebut. Jadi sebenarnya program ni tak ramai sangat pun. Kami cuma buat program ni untuk khususnya kepada semua siswa guru yang mengambil elektif ni lah. Okay, so ni adalah sedikit info program ni. Program ni telah berjalan pada 2 hari bulan September 2022 pada jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Dan tajuk forum kita yang kita fokuskan dalam Usrati Jannati ni ialah konsep dan prosedur perkahwinan serta pembubaran perkahwinan mengikut Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Seterusnya kita teruskan dengan objektif program. Kita ada 2 objektif yang paling kita nak tengok lah dalam yang paling kita nak capai lah dekat dalam program ni. Yang pertama ialah memberi pendedahan mengenai hubungan dalam rumah tangga, permasalahan, cara penyelesaian dan pelbagai lagi berkaitan rumah tangga yang perlu difahamkan sebelum melangkah ke alam perkahwinan yang sebenar. Jadi pendedahan ni penting untuk bakal suami isteri di luar sana, bakal siswa guru, siswi guru untuk sebelum menjalani kehidupan rumah tangga agar kita dapat mengelakkan atau dapat mengurangkan kes-kes penceraian ataupun pembubaran rumah tangga yang berlaku di Malaysia ni lah. Dan yang kedua ialah memantapkan sahsiah pelajar muslimin dan muslimat yang beretika dan berakhlak mulia berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan seharian. So sedikit kita dapat gain ilmu dalam majlis ilmu tu lah, Usrati Jannati. Okay, so kita akan mulakan dengan sebelum majlis apa yang kami telah buat iaitu AJK persiapan tempat dan saya akan teruskan dan saya akan pass kepada ahli kumpulan saya yang kedua iaitu Sarah Irina binti Abdul Rahim. Silakan Sarah. Ya, Assalamualaikum. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan memberi info tentang apa yang kami lakukan tentang pada sebelum majlis dilakukan. Pertama, kami akan membuat surat permohonan rasmi kepada pejabat untuk
memberitahu bahawa akan ada uh, program Usrati Janati ni akan dijalankan pada masa yang telah kami tetapkan pada 2 September pada hari yang kami telah lakukan Jumaat lepas. Kemudian kami akan meminjam barang seperti alatan dan perhiasan daripada Jabatan Seni dan Japin. Iaitu kami mengguna alat-alat seperti pasu bunga, bunga-bunga, kain rentang untuk diletakkan pada bahagian latar belakang. Kemudian ada juga seperti frame daripada Jabatan Seni. Pelbagai barang yang kami pinjam kebanyakannya daripada Jabatan Seni. Seterusnya, kami akan memastikan tempat program bersih dan selamat untuk digunakan supaya semasa program berlangsung, ianya berjalan dengan lancar dan para tetamu selesa dengan keadaan tempat tersebut. Seterusnya, kami akan menghias pentas program seperti yang saya katakan tadi. Kami pinjam barang untuk menghias pentas program seperti latar belakang untuk pentas program tersebut, kerusi-kerusi daripada Japim, daripada Dewan kami pinjam. Seterusnya kami mengadakan mesyuarat gerak kerja supaya program tersebut berjalan dengan lancar. Apa yang perlu dilakukan, apa yang akan dilakukan selepas majlis berlangsung, sebelum, selepas dan juga semasa. Seterusnya kita akan berbincang tentang apa yang dilakukan semasa majlis. Yang pertama adalah kebersihan, iaitu kita memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan bersih, teratur dan mengikut pelan yang ditetapkan. Dekat situ kita tahu bahawa bila sebelum kita majlis berlangsung, kita dah tetapkan bahawa kita ada gerak kerja yang dilakukan, kenalah bersih. So waktu majlis tersebut teratur je mengikut pelan yang kita bincang. Seterusnya bahagian keselamatan, memastikan alatan yang digunakan dalam keadaan yang baik. Contoh barang-barang yang kita pinjam tersebut seperti kerusi, kita tengok dahulu bahagian tempat duduk tu adakah selamat untuk para tetamu duduk. Kain-kain tu ada seperti jarum ke yang terletak pada bahagian-bahagian yang tak sepatutnya supaya apabila orang pegang tak ada kecederaan yang berlaku. Seterusnya bahagian keselesaan, iaitu mengutamakan keselesaan para pengunjung dan tetamu. Itu seperti saya katakan, tempat tersebut kenalah bersih, selesa supaya orang pun selesa untuk mendengar ceramah tentang perkahwinan. Seterusnya kita bincangkan tentang mengatur kedudukan. Sebentar ya, kita tunggu. Okey, mengatur kedudukan ni bermaksud mengatur kedudukan tetamu, VVIP dan para penonton di tempat yang betul. Walaupun tempat ni, kedudukan ni sangat penting supaya keadaan tetamu selesa untuk melihat para penceramah, para VIP tinggal dengan selesa, tidak ada sebarang timbul sebarang tidak keselesaan di minda tetamu kita, VIP yang kita jemput. Seterusnya saya akan beri kepada Nurlisa Salsabila untuk teruskan perbincangan kita. Okey, saya akan teruskan apa yang telah Sarah bincangkan tadi
berkaitan perjalanan majlis sepanjang majlis itu berlangsung, sewaktu sebelum majlis itu berlangsung, semasa majlis itu berlangsung, dan juga sekarang kita akan fokuskan kepada selepas majlis itu berlangsung. Apa yang berlaku selepas majlis itu berlangsung? Yang pertama, memastikan tempat yang digunakan telah dibersihkan. Jadi selepas apa program itu dijalankan, kami sebagai AJK, Ahli Jawatan Kuasa tempat dan AJK tempat, kami dipertanggungjawabkan untuk membersihkan kawasan-kawasan yang telah digunakan sepanjang majlis itu berlangsung. Nah, ini kenapa kita kena bersihkan semula, sebab tempat yang telah kita gunakan itu adalah tempat yang kita pinjam dari jabatan lain. Kami telah meminjam tempat itu iaitu di bilik recital daripada Jabatan Muzik. Jadi kita sebagai penumpang di situ haruslah membersihkan kembali apa yang telah kita gunakan sebaik mungkin seperti mana yang kita dapat pada awalnya. Okey, bukan itu sahaja. Yang kedua, selepas majlis, kami juga telah menyusun semula alatan seperti kerusi, meja dalam keadaan yang biasa. Seperti sedia maklum, sepanjang proses program itu berlangsung, kami bukan sahaja meminjam peralatan daripada Jabatan Muzik sahaja. Akan tetapi kami meminjam peralatan-peralatan di tempat-tempat lain juga seperti Dewan, Jabatan Seni, Japim. Bahkan juga kita pinjam bilangan alatan yang kita gunakan adalah daripada kafe. Jadi itu sebahagian daripada tanggungjawab kami untuk menyusun semula alatan-alatan yang telah digunakan dan dipinjamkan selepas majlis itu berlangsung. Saya cerita sikit tentang keadaan di bilik recital tersebut, di mana di dalam bilik tersebut ada peralatan-peralatan muzik seperti tanglung, piano yang telah kami ubah sedikit sebanyak sepanjang program itu berlangsung untuk mendapatkan tempat yang bersih dan sesuai dengan keadaan ketika itulah. Jadi kami telah menyusun kembali kedudukan dan posisi asal alatan-alatan tersebut bagi menjalinkan hubungan yang baik antara jabatan-jabatan yang kita telah pinjam alatan tersebut. Kita teruskan apa lagi yang kami lakukan selepas majlis. Yang ketiga adalah memastikan barangan yang dipinjam dipulangkan semula dengan lengkap dan dalam keadaan yang baik. Seperti saya terangkan tadi, kebanyakan alatan-alatan yang digunakan tidak hanya dipinjam melalui satu jabatan sahaja. Kami meminjam dari pelbagai jabatan untuk melengkapkan perhiasan majlis tersebut. Jadi antaranya seperti Sarah cerita tadi, kami telah meminjam kain rentan, bunga, alatan-alatan bahkan juga daripada siswa guru sendiri kami pinjam. Jadi adalah tanggungjawab kami untuk memastikan alatan-alatan yang telah dipinjam dapat dikumpul semula dalam kuantiti dan keadaan yang elok dan kuantiti yang secukupnya untuk dipulangkan kembali ke tuan-tuan asal alatan tersebut. Jadi ini antara perkara-perkara yang kami lakukan selepas majlis berlangsung. Kita pergi kepada seterusnya. Isu dan cabaran yang kami hadapi sebelum, semasa dan selepas program atau forum ini berlangsung. Okay, kita pergi yang pertama iaitu kekangan tempat program. Untuk bagi pemilihan tempat program ini dijalankan agak sukar dan rumit kerana tarikh yang kita tetapkan pada 2 September ni, tempat asal yang kami ingin buat forum ini adalah di Dewan. Akan tetapi disebabkan kekangan yang tak dapat dielakkan seperti Dewan telah ditempah
fully book lah orang cakap, telah ditempah secara penuh, menyebabkan kami terpaksa menggunakan inisiatif lain untuk memilih bilik recital ini sebagai option yang seterusnya bagi menjalankan program ini. Jadi agak rumit untuk kita cari tempat sebab seperti sedia maklum kampus kita ni tak terlalu besar dan tak banyak tempat-tempat yang boleh memuatkan murid siswa guru yang dalam jumlah yang ramai. Jadi ini adalah antara salah satu cabaran yang kami hadapi. Yang kedua adalah masa yang diperuntukkan agak singkat. Jadi masa untuk kami uruskan segala-galanya daripada awal sehingga akhir adalah agak terhad dengan masa dan tempat. Dalam keadaan kita nak cari tempat tu, dalam keadaan kita kejar-kejar masa tu, itu yang membuatkan ia agak rumit sedikit sebelum forum ini berlangsung. Jadi lepas forum tu dah berlangsung dan semasa dah tak ada masalah. Yang kita hadapi masalah adalah sebelum forum itu dijalankan. Dan yang ketiga adalah peruntukan terhad. Seperti sedia maklum, peruntukan agak terhad untuk sewaktu kami menjalankan forum ini, dan antara apa yang kita ambil inisiatif bagi melancarkan program dari segi makanan dan sebagainya, AJK atasan telah membuat kutipan duit RM3 untuk melancarkan majlis forum tu bagi semua kenyang, tak lapar. Kalau tak lapar boleh fokus. Bila boleh fokus, apa akibatnya? Kita boleh melangsungkan perkahwinan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, cara. Kalau kita cakap tentang masalah, mesti ada cara dan bagaimana kami hendak menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang pertama, membuat perancangan lebih awal agar tidak akan berlakunya masalah tempat. Jadi di sini ada sedikit masalah lah sewaktu kita pilih masa dan tarikh tersebut dengan tempat. Berlakunya sedikit je masalahnya, tapi benda ni akan tidak menjadi masalah jika kita lebih awal lagi membuat perancangan supaya tidak ada bertindan sewaktu kita ingin menggunakan tempat-tempat yang agak terhad di kampus ilmu khas ini. Jadi yang kedua, kita teruskan kepada berbincang dengan pensyarah untuk mendapatkan masa yang secukupnya. Okey, sekejap ya. Ada masalah. Kita ada masalah internet di situ. Kita ada masalah teknikal sedikit. Tak apa. Biar saya yang teruskan. Kita akan teruskan. Okey, kita akan teruskan dengan dengan cara tadi seperti yang saya cakapkan tadi, iaitu berbincang dengan pensyarah untuk mendapatkan masa yang secukupnya. Jadi perkara-perkara seperti ini perlulah dibuat perancangan dengan lebih awal sepatutnya untuk memudahkan perjalanan dan tentatif program tersebut. Jadi akan datang apabila kita ingin membuat sesuatu program, apabila kita telah merancang dengan teliti, jadi
kemungkinan dan insya-Allah takkan ada lagi masalah-masalah yang berlaku sebelum melaksanakan program tersebut. Okey, yang ketiga adalah berbincang dengan AJK untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi di sini kami telah berbincang seramai lebih kurang 9 ke 10 orang dengan AJK tempat untuk mendapatkan solusi yang terbaik, apa penyelesaian ke atas masalah-masalah yang kita telah hadapi tadi. Contohnya macam kita tak dapat untuk membuat tempahan dewan, macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang itu. Kita cuba untuk berbincang dengan Jabatan Muzik untuk pinjam bilik recital tersebut dan akhirnya membuahkan hasil. Okey. Kita pergi yang seterusnya iaitu kesan program. Kesan program yang pertama dapat menyediakan diri dalam majlis lain kelak. Okey, ini adalah bila kita berjaya untuk belajar dalam membuat program ini, secara tak langsung dia dapat menambahkan ilmu kepada diri sendiri untuk mempersiapkan diri apabila kita berada di sekolah kelak. Jadi tak adalah masalah untuk kita rasa macam tak pernah lah nak buat program macam ni, macam mana kita nak handle masalah tersebut. Jadi ini akan memberi sedikit sebanyak ilmu tambahan lah untuk diri kami. Yang seterusnya adalah dapat meningkatkan semangat kerjasama dalam pasukan. Okey, di mana kami bergabung, berfikir secara ramai-ramai, bekerjasama untuk menghasilkan satu tempat yang menarik dalam program yang dijalankan inilah. Dan yang terakhir adalah dapat mengisi masa dengan perkara yang berfaedah. Secara tak langsung apabila kita menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, iaitu program forum yang dijalankan, secara tak langsung dapat mengisi masa kita dengan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada diri sendiri. Jadi itu sahaja dari kami. Daripada wakil AJK tempat. Sekian, terima kasih. Kita boleh tutup rekod. Tutup record. Lisa. Ada lagi. Kat atas susah, kat tepi tu kot. Ready lah weh. Asal dia weh.